Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jangan betulkan apa saja platform yang anda sedang tengok ketika ini, handphone ke, PC ke, kat mana ke, jangan betulkan. Memang betul, ini bukan Datuk Aflin Shauki, tetapi bukan Datuk lagi, tapi Azrul Zaidi yang akan menggantikan Abang Aflin Shauki buat sementara sebab beliau busy. Masih sama, Padu Podcast, kita santai-santai, kita relax-relax, kita bincang hal-hal yang tertentu. Bab hari ni, yang menariknya adalah kita beberapa hari lagi kita akan mengundi. Bagi anda yang pertama kali, kita ucapkan syabaslah anda meneruskan hak anda sebagai seorang rakyat Malaysia untuk mengundi. Bagi yang dah selalu mengundi itu, pastinya anda dah bijak untuk memilih siapa yang anda mahukan. Bak kata orang lah kan, kalau kita bercakap tentang berkempen tentang suasana pilihan raya ni, mesti kena ada orang, insan, susuk yang dah selalu sinonim dengan kempen, sinonim dengan pilihan raya. Jadi malam ini ataupun hari ini saya ditemani oleh seorang susuk yang saya dah selalu baca nama dia terlalu lama dalam bidang politik ni. Dan sekarang ni beliau merupakan setiausaha politik kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tak nak buang masa sebab apa? Tajuk kita malam ini jangan panas. Jangan panas. Dengar betul-betul. Baik, saya kenalkan tak lain tak bukan tuan-tuan dan puan di studio bersama dengan saya ketika ini. Hari ini kita berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk yang berbahagia Datuk Seri Samsul Iskandar. Tu dia orang dia. Terima kasih. First time jumpa tu handsome. Baik, terima kasih. Nanti saya belanja teh tarik. Tu dia. Baik Datuk. Busy hari ni? Begitulah, kita kempen ini sudah masuk final lap kan. Final lap. Jadi kena all out lah. Kena all out. Untuk Itulah. berikan maklumat kepada rakyat. Betul tu. Jadi ramai orang tertanya-tanya termasuk saya sendiri. Ya. Kempen kali ni apa bezanya dengan kempen yang lama-lama dulu? Sebab sekarang ni banyak social media, platform. Orang cakap apa? Banyak platform lah yang boleh digunakan. Betul. Jadi Datuk selalu pergi berkempen dan sebab ni pun baru balik berkempen. Ya. Ada beza Datuk? Ya, kali ni kempen ni lebih pelbagai. Dia tidak boleh satu. Macam dulu, pengalaman saya berkempen sejak tahun 1999 lagi. Sewaktu pilihan raya umum dulu. Fokusnya lebih kepada ceramah umum. Jadi kita biasa buat program tu dengan kehadiran 10,000, 20,000 orang. Kan? Dan dia memerlukan suatu orator ataupun pidato yang meyakinkan kan. Macam showmanship lah. Betul. Kan? Tapi sekarang ni bila kita didedahkan dengan social media dan sebagainya, ceramah umum tu pun perlu. Tetapi bila ceramah itu dan kempen-kempen itu biasanya disediakan pula dengan live kan. Dan kemudian sekarang ada pelbagai pula medium, TikToknya, Facebook Live dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mungkin kita ceramah, macam tadi saya pergi ceramah di dua kawasan Bukit Antarabangsa dan juga Lembah Jaya. Crowd yang hadir itu mungkin dalam 400-500 orang. Tetapi eyeballs tu kan yang melihat itu daripada rumah kedai. Ya, dan mereka ialah kadang nak berniaga, bekerja dan sebagainya, tapi nak tahu perkembangan semasa. Maka di situlah pentingnya untuk kita melipat gandakan medium kita. Dan saya ucap terima kasih kepada geng Padu ni kan yang berikan platform untuk kita menjelaskan beberapa isu yang mungkin ketika ceramah itu tidak boleh kita jelaskan dengan secukupnya. Maka saya harap dengan medium seperti ini kita dapat terus terang dan kita pun berada dalam slot jangan panas. Jadi kita dengar elok, kepala kena cool. Isu-isu perlu dijawab. Betul. Dan sudah pastilah saya sebagai mewakili Perdana Menteri, mewakili Kerajaan Perpaduan, gabungan parti pemerintah lah, akan melakukan serangan-serangan terhadap pembangkang dalam sesi ini. Jadi akhirnya jangan panas lah. Jangan panas. Ya. Serangan. Menarik tu. Baik. Datuk Seri tadi pergi ke Bukit Antarabangsa, ke Ampang, kawasan ataupun kawasan mengundi untuk negeri Selangor. Banyak yang kita dengar di luar sana yang mengatakan untuk PRN kali ini Selangor dah tak selesa. Pakatan Harapan dah tak selesa. Betul ke? Ya, saya biasa masuk dalam pilihan raya. Saya pun kalau saudara tengok track record saya bertanding, saya pernah kalahkan Ketua Menteri. Betul. Yang mana dalam logik politik tak mungkin berlaku.
tetapi ianya mungkin. Hmm. Sebab tu saya ingin pesan kepada penyokong-penyokong perpaduan ready kita Selangor ini. Kita mesti ada perasaan sentiasa siap siaga untuk berdepan dengan jentera pembangkang. Kerana dalam banyak-banyak pengundi, pengundi Selangor ni adalah pengundi yang boleh menilai sesuatu isu itu dengan baik. Betul. Dan mereka berani untuk buat perubahan. Saya masih ingat 2008 ketika Khair Toyo waktu itu melancarkan program Sifar Pembangkang. 2008, Sifar Pembangkang. Akhirnya dia jadi pembangkang. Jadi itu pada saya satu keadaan yang mesti menjadi pengajaran kepada kita. Dalam keadaan sekarang kita selesa dah jadi kerajaan berpenggal, dan ini tentunya menjadikan kita untuk sentiasa sedar bahawa kempen dan penerangan kepada rakyat itu mesti sentiasa kita lakukan sehinggalah sampai ke hari pengundian. Jangan kita take the voters for granted. Kita mesti bekerja dengan keras. Itu yang sebetul dia. Yep. Untuk mereka yang bakal menjadi YB, bakal berkhidmat untuk rakyat. Yep. Selangor, manifestonya Selangor 5 tahun. Yep. Jadi kalau kita tengok, memang banyak manifesto ataupun akur janji yang diberikan, yang akan diberikan kepada rakyat Selangor. Ya. Bila kita bercakap tentang Selangor ni, Tok Sri, Ya. semalam, Ya. ini saya nak tanya, ni orang lama politik ni mesti terror. Semalam, saya bukan tertengok lah, saya memang tunggu saat tu. KJ punya podcast. Okey. Keluar sekejap. Yep. Jadi tetamu dia pun hebat semalam. Ya. Yang berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Ya. Juga bertanding kan untuk Ulu Klang. Ya. Kalau kita tengok MB Datuk Seri Aminuddin dah ada 5 tahun Selangor. Dah ada manifesto, dah ada apa plan yang nak dibuat. Tapi kalau kita tengok semalam video tu, Datuk Seri Azmin ni seolah-olah tak ada plan. Jadi sebelum kita dapatkan jawapan daripada Datuk Seri Samsul, kita tengok dulu video ini. Yang saya war-warkan untuk dijadikan super smart state. Saya tidak mahu Selangor ni ditakuk yang lama. Ya, Selangor maju bukan kerana 1-2 tokoh. Selangor maju sudah sekian lama. Tetapi kita mahu terus maju, melangkah ke hadapan. Saya yang memulakan Selangor sebagai smart state. Kita introduce. Baik, itu dia petikan daripada podcast KJ dan juga Tuan Syahril. Keluar sekejap. Yang berhormat Datuk Seri Azmin mengatakan bahawa beliau nak menjadikan Selangor sebagai super smart state. Sebelum tu dia yang buat smart state untuk Selangor. Macam mana Datuk Seri? Yalah, kita bila dengar interview ataupun wawancara tersebut, saya ingin beritahu pada Azmin, janganlah retorik. Jangan saya bangkari. Super smart, smart state. Konten dia apa? Disebut tadi nak pastikan agar Selangor ada peluang pekerjaan. Apa plan dia untuk tambah peluang pekerjaan? Kita tengok apa yang diungkapkan oleh Saudara Amir, yang sekarang ni caretaker tim besar. InsyaAllah kita ambil alih atau pertahankan Selangor, beliau akan terus memimpin dengan izin Sultan Selangor. Tetapi yang paling penting ialah yang ingin dibawa itu, yang dijelaskan secara rinci, detail, bukan sembang saja. Apa dia? Tawaran terbesar untuk anak-anak muda Selangor, 100,000 peluang pekerjaan. Very detail. Mana dia ada plan yang bergaji tinggi. Bukan sekadar peluang pekerjaan biasa, tapi peluang pekerjaan bergaji tinggi. Kemudian TVET, latihan TVET, 10,000 tempat untuk anak muda dengan syarikat-syarikat teknologi terkemuka. Jadi sudah ada perancangan-perancangan yang lebih rinci. Dan saya ingin tegaskan bahawa andai katalah Selangor ini berjaya ataupun kalah lah katakan, tak dapat jadi kerajaan perpaduan, tak boleh bentuk kerajaan di Selangor, maka Selangor akan jadi negeri pembangkang. Jadi untuk menjadi negeri pembangkang ini, kita dah lalui zaman di mana negeri Selangor ini tidak sama dengan negeri di peringkat persekutuan. Kita dah lalui. Dan kita tahu bukan mudah. Sebab itu tidak boleh retorik dalam nak memimpin negeri Selangor ini. Selangor ini perlu
ada suatu usaha dan upaya pasukan ataupun jamaah pimpinan, bukan hanya saya, tapi kumpulan, kan, untuk melonjakkan Selangor, dan kumpulan itu mestilah dari segi pasukan dia sama dengan Kerajaan Persekutuan. Seiring 2008 ketika kita menang, waktu itu Pakatan Rakyat, negeri pembangkang. 2013 negeri pembangkang. Bukan mudah. Betul. Berbagai tekanan sebab kuasa kerajaan negeri ini terbatas. Kuasa Kerajaan Persekutuan menyeluruh, meluas. 2018 kejap kita dapat dalam 20 bulan. Lepas tu gagal balik. Sekarang ni kita ada peluang. 2022 kerajaan yang ditubuhkan Peringkat Persekutuan adalah kerajaan perpaduan. Yang kita nak tawarkan kepada rakyat Selangor ini sekali lagi adalah gabungan kerajaan perpaduan, supaya insya-Allah kalau diberikan mandat 12 Ogos ini, maka kerajaan perpaduan Selangor, saya yakin akan ada rekod yang pasti lebih cemerlang, kerana for the first time sejak 2008 kita sama dan seiring dengan hasrat dan aspirasi kerajaan perpaduan madani ini. Itu dia. Tapi tanggungjawab di tangan anda sebenarnya 12 bulan. Kalau tak belum mengundi itu rugi. Ya. Baik. Kalau kita tengok apa yang berlaku di negeri Selangor khususnya, Tok Sri, Ya. saya rasalah saya pun mengundi kat Selangor kan. Saya pun mengundi kat Selangor. Jadi kita dah mengecapi satu saat yang indah, kita dah rasa kesenangan di bawah kerajaan yang sekarang ni. Perlu ke nak tukar? Yang diwar-warkan oleh pihak pembangkang, pihak Perikatan Nasional yang mengatakan bahawa kalau menang Selangor, dia orang boleh ni seumpama menubuhkan kerajaan persekutuan. Maksudnya Selangor ni amat penting bagi dia orang untuk menang. Jadi Datuk Seri tengok macam mana? Adakah ini merupakan satu ancaman yang besar untuk Pakatan Harapan? Jadi ni politik orang dah tak ada modal lah. Kan? Bila tak ada modal, kempen gitulah. Kan? Menang 6 negeri, tukar kerajaan persekutuan. Mana logiknya? Kita sudah ada sekarang ini 148 ahli-ahli parlimen. InsyaAllah, Alhamdulillah 2/3 menyokong Yang Amat Perdana Menteri. Dan kita sudah ada undang-undang lompat parti. Azmin tahulah dia lompat. Kan? Pasukan dia khianat dan sebagainya. Sebab itu dalam hal ini, kita ambil keputusan yang sangat tepat pada ketika itu adalah untuk pastikan jangan ada lagi insiden lompat parti yang akan menimbulkan kelelahan politik di kalangan rakyat. Rakyat fed up lah tengok sekejap tukar sana, sekejap tukar sini kan. Kalau bertukar for the better, tak apa. Kan kita dah lalui zaman itu. Zaman Muhyiddin sekejap, zaman Mahathir Sabri sekejap. Sekarang kita ada pilihan raya umum. Akhirnya rakyat hukum kita dengan tidak ada satu pun mana-mana parti dapat. Majoriti tubuh kerajaan. Kan? Alhamdulillah kita tak macam negara Thailand. Sampai kali ni Sekarang tak dapat. tak settle. Bayangkan. Jadi paling tidak pun dalam sistem negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi, di sana terdapat payung naungan raja-raja. Yang Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang memberikan beberapa pandangan bagaimana nak moving ahead ke depan ini. Dan itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Bincang, tak pandangan. Tuanku kata tubuh kerajaan perpaduan. Tanya Muhyiddin tak mau. Kan? Kemudian kita terpaksa berunding dengan parti-parti yang lain. Dan mereka setuju. Perdana Menteri akhirnya umumkan inilah Kabinet Perpaduan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Betul. Ingat senang kan? Saya dulu bertanding 2022 lawan Presiden UMNO. Sekarang TPM. Jadi bukan senang. Bukan senang. Bukan senang. Tapi sebab apa? Saya sebutkan tadi bahawa kita ada beberapa panduan, threshold dalam politik. Bila kita start, ada rojokan dia. Betul. Ke peringkat yang Pertuan Agong. Ini naungan lah. Sebab tu raja-raja tak politik. Dia minta pandangan, dia bagi pandangan, dan kita sebagai pimpinan politik, kita gunding lah. Dan sebab tu dalam hal ini, pembangkang terutama Azmi, jangan main retorik. Maknanya kalau menang 6 negeri, kita akan buat usaha untuk menukar kerajaan di peringkat persekutuan. You tak ada kerja lain ke? Betul. Kan? Kalau ikut logik pun memang tak boleh lah kan. Susah. Memang Pada tak saya susah. Dan pada saya, what for? Apakah itu label politik Malaysia? Tapi katanya rakyat yang nak. Dia yang nak. Bukan rakyat nak. Rakyat dah mau tunjuk dah.
Kan? Lepas tu dalam konteks ini kita minta, kita rayulah supaya rakyat mengambil cakna perkembangan politik di Persekutuan dan di peringkat negeri ini. Jangan bazirkan undi itu dengan memberi undi kepada gabungan yang dahulunya pernah jadi kerajaan. Baik. Dahulunya pernah menjadi kerajaan. Bagi anda yang baru menonton kami ketika ini, hari ini tak ada Datuk Afrin Shauki, tak ada sebab dia busy. Saya ganti tempat dia sekejap. Tapi yang penting masih lagi Padu Podcast. Terus subscribe Shauki TV. Baik. Pernah menjadi kerajaan 33 bulan. Dan sekarang ni kerajaan perpaduan 8 bulan. Dah masuk 8 bulan. Kemampuan kepimpinan Anwar ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin, macam mana? Ya, saya sebutkan tadi bahawa apa yang dilalui oleh Datuk Seri Anwar setelah pilihan raya umum, ya, bukan satu laluan yang mudah. Ya. Kita harus mengambil ijtihad politik, harus mengambil keputusan politik. Dan kita lihat bagaimana beliau menunjukkan satu cara kepimpinan yang berteraskan kepada asas perlembagaan negara. Sebagai contoh, baik, ketika ditubuhkan Kabinet Perpaduan, ada cakap-cakap daripada pembangkang, terutama Tan Sri Muhyiddin. Ya? Okey, kita nak cabar keabsahan kerajaan ini. Dalam parlimen. Baik. Perdana Menteri bawa dalam parlimen. Bukan maknanya gantung parlimen atau tutup parlimen macam Tan Sri Muhyiddin. Pernah berlaku tu? Pernah berlaku. Kan tak? Kita bawa dalam parlimen. Jangan lupa. Dan dalam parlimen itu dibuatkan satu usul. Dan usul itu diangkat dalam parlimen. Tetapi kita tengok tak ada pun di Barisan Pembangkang yang berani bangun kata, wahai Perdana Menteri, kamu tidak sah, tak ada layak jadi Perdana Menteri, tak dapat sokongan. Itu tidak berlaku. Cakap di luar dalam TikTok, okeylah. Kita ada medan. Ahli parlimen ada forum dia. Forum dia adalah Dewan Rakyat. Itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar tunjukkan cara dia. Bawa dalam parlimen. Satu. Yang kedua, lepas daripada mengabsahkan beliau sebagai Perdana Menteri di dalam Dewan Rakyat, dalam masa sebulan, Perdana Menteri menggagaskan membangun Malaysia Madani. Tak perlu tunggu lama. 1 bulan, on. Membangun Malaysia Madani. Orang kata apa dia membangun Malaysia Madani sampai orang pelekeh dan sebagainya. Tapi kita tengok, rupa-rupanya Datuk Seri Anwar mengatakan sebagai Perdana Menteri, negara ini perlu satu citra kepimpinan yang berasaskan nilai. Okey, stop tang tu Ustaz. Baik. Sebab saya teringat video semalam. Baik. Keluar sekejap. Datuk Seri Azmin mengatakan yang kerajaan perpaduan sekarang ni tak ada hala tuju. 8 bulan tak buat apa-apa, tak nampak apa-apa. Dia kata kalau negara lain tu 100 hari dah nampak kejayaan dan sebagainya. Jom kita tengok video ni dulu. Rakyat Malaysia khususnya telah memberikan peluang selama 8 bulan. Walaupun ada hujah 8 mengatakan bulan is very short time. very short time, tetapi kalau kita lihat negara-negara maju, negara barat, mereka meletakkan tempoh 100 hari itu sebagai tanda ukur. Bukan persoalan untuk melihat implementasi, tetapi sekurang-kurangnya ada hala tuju, ada visi yang jelas untuk mengajak rakyat untuk bersama-sama dengan kerajaan. Itu dia. Ekonomi madani, Datuk Seri. Ya. 8 bulan tak ada apa-apa. Negara lain 100 hari, dalam masa 100 hari dah nampak kejayaan. Macam mana tu? Saya sebutkan tadi bahawa Perdana Menteri setelah sebulan beliau absah sebagai Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat. Maka Perdana Menteri mengumumkan membangun Malaysia Madani. Dan membangun Malaysia Madani ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah satu citra untuk menjadikan Malaysia ini berpaksikan nilai. Negara yang dikembalikan semula maruah. Tiada rasuah. Tata kelola yang baik. Ciri-ciri madani, ihsan, daya saing dan sebagainya. Ada 6 trust. Dan setelah itu diluncurkan dan kemudian dipasak dalam jentera pentadbiran kerajaan ini. Maka Perdana Menteri setelah 8 bulan menggagaskan disebut sebagai ekonomi madani. Nampak tak? Memula selesaikan dulu perkara yang paling asas ni lah. Ya, betul. Kita punya orang kata apa, sendi-sendi dia. Kan?
Kemudian baru cerita pasal perut rakyat. Hmm. Memperkasakan rakyat. Tapi Azmin kata Tan Sri Muhyiddin masa selepas pasca COVID tu dah jaga rakyat. Tu saya sebut kan. COVID, orang lain buka parlimen, dia tutup parlimen. Kemudian, dia bila tak ada parlimen, perbelanjaan, tidak ada public scrutiny. Buat jana wibawa. Kita tengok, dia bukan buat jana wibawa, dia jana benda lain. Kan? Jadi perkara-perkara seperti ini, banyak perkara yang nak di-hide, nak disorok. Apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar buat, nothing to hide. Dia bentang. Kan tak? Membangun Malaysia Madani. Dia syarahkan. Dia mula daripada awal lagi. Kalau saudara masih ingat, awal-awal saya ingat, ujung bulan 12 tu, isu pesawah. Bincang dengan Syed Mukhtar dan sebagainya untuk bantu para pesawah. Baru 2-3 hari lepas dia maklum buat pengumuman untuk membantu naikkan Semalam. Padi naik 500 tan. Jadi perkara seperti ini melihatkan bagaimana keprihatinan Yang Amat Perdana Menteri, dan dia tahu apa dia nak buat. Kan? Sekarang ni dalam ekonomi madani, benda yang seperti mana yang ramai dah mereka-mereka yang buat penilaian dan juga pandangan, nak kayakan negara ini, nak bawa pelaburan, nak pastikan pendapatan dalam negara ini bertambah, dan kemudian dalam keadaan pendapatan negara itu bertambah, pendapatan rakyat juga harus bertambah. Gaji rakyat harus bertambah, upah rakyat harus bertambah. Sebab itulah diumumkan bahawa ni nak buat kaji balik gaji yang progresif untuk kita dengan kerajaan, dan insya-Allah pula dengan menyusulkan kita dengan swasta. Jadi maknanya apa? Next dalam pipeline ni ialah okey, kita nak jadikan Malaysia ni sebuah negara yang mana para pelabur selesa membuat pelaburan. Duit masuk, peluang pekerjaan dicipta. Bila pendapatan negara itu bertambah, pendapatan rakyat juga harus bertambah. Naiklah. Tak boleh lah. Maknanya pendapatan negara bertambah, kita punya gaji masih takut lama. Produktiviti meningkat. Gaji tak katu. Kan tak? Itu yang sedang disimpulkan dalam ekonomi madani ini. Dan saya sangat yakin bahawa apabila perut rakyat telah pun diisi, perut rakyat telah pun penuh, ianya tentunya akan pergi pula ke satu tahap yang lain, iaitu untuk kita lakukan pula reformasi institusi, pastikan negara kita ini menjadi sebuah negara yang bukan sekadar maju tetapi sejahtera, paksi-paksi demokrasinya dipatuhi dan sebagainya. Dan sebab itulah saya nampak peluang 6 negeri ini, pengundi-pengundi 6 negeri ini untuk keluar mengundi beberapa ramai, memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar dan pasukan Kerajaan Perpaduan supaya kita boleh memperakui lagi kepada dunia luar. Perkasakan lagi. Politik kita stabil. Marilah datang. Sama-sama kita berniaga di Malaysia ini. Plannya sudah ada. Perancangannya sudah ada. Cuma kita minta sebagai balasannya rakyat berikan sokongan kepada kita. Kepercayaan kan. Baik, kita berbalik kepada ni best ni. Calon-calon. Macam anugerah tu. Calon-calon DUN Hulu Kelang. Ya. Azmin Ali, Juwairia. Macam mana Datuk tengok? Ya, dua-dua saya kenal. Buat Juwairia junior saya dalam politik keadilan. Azmin senior. Kemudian dia lompat. Yalah, dia kata dia pecat dan sebagainya. Tapi dia kata, Dok, okey, kalau tak ada angin masa akan pokok goyang kan. Tapi pokoknya ialah dia tidak ada lagi bersama-sama dengan keadilan. Walaupun di timbalan presiden. Kan, sepatutnya sebagai timbalan presiden, dia tahu susu galur dan selok-belok dalam parti. Betul. Dan dia tahu bahawa dalam parti keadilan ni kita ada mesyuarat kita. Saya nak tanya dia, berapa kali dia datang mesyuarat? Serius, Dok? Dia boleh jawab lah. Berapa kali dia hadir mesyuarat sebagai timbalan presiden? Apa guna jadi pimpinan kalau tak ada mesyuarat? Baik, tak mau cakap pasal dia. Saya nak cerita pasal Hulu Kelang. Kerana saya harap dan saya rayu kepada pengundi-pengundi Hulu Kelang yang kenal Juwairia ni anak Hulu Kelang. Azmin saya kurang pasti. Kan tak? Dia lahir dekat mana. Tapi saya yakin Juwairia merupakan anak jati Hulu Kelang. Cuma dari segi penilaian, kita ambil dari segi objektif penilaian. Juwairia dulu dia pergi ke
dihantar oleh parti ke Bukit Melawati. Dia jadi wakil rakyat. Baik. Dan dia menjadi wakil rakyat yang baik di situ. Ramai pengundi sana minta dia dikekalkan. Tetapi parti merasakan bahawa Johari harus kembali Ini masa dia. ke ground dia untuk nyahkan Azmin daripada peta politik Selangor. Sebab kan kita tengok Azmin tidak ada kejujuran. Dia pernah jadi wakil rakyat sini. Kemudian lari ke Bukit Antarabangsa. Kekallah ke Bukit Antarabangsa. Kenapa nak bertanding di Hulu Kelang? Kenapa nak menagih simpati daripada pundi-pundi Hulu Kelang? Mungkin dia rasa dia kuat kat sini? Yalah. Kalau begitu maknanya dia tidak jujur. Waktu dia rasa dia kuat, dia nak datang. Waktu dia nak rasa dia lemah, dia lari. What kind of leadership? Tapi kita jangan panas lah. Kan? Jangan panas lah. Cool sikit. Tajuk kita macam ni dah panas. Point saya ialah, saya minta pengundi untuk menilai kan, bahawa kali ini kita datangkan seorang pemimpin wanita. Yang mana Perdana Menteri telah beri jaminan. Perdana Menteri kata, kalau Juwairiyah menang di Dun Hulu Kelang, rakyat Hulu Kelang, pengundi-pengundi Hulu Kelang akan dapat seorang wakil rakyat yang mempunyai akses terus kepada Yang Amat Perdana Menteri. Maknanya dari segi program-program kebajikan, insya-Allah, program-program pembangunan, insya-Allah, ianya akan diberikan perhatian. Baik. Tapi kalau kita tengok, saya suka nak kaitkan dengan video yang semalam ni sebab banyak benda yang kita nak tahu sebenarnya. Dah banyak macam-macam betul ke? Jadi syok dengan dia. Tak, bukan syok dengan dia, macam betul ke? Betul ke kita faham cara lain, kita tahu cara lain. Dia bercakap tentang berpaling tadah, Tok Sri. Dia kata Anwar yang berpaling tadah, bukan dia. Ya. Apa cerita ni? Dalam mana-mana organisasi, tidak ada mana-mana individu yang lebih penting daripada organisasi. Ya. Azmin sewajarnya bersyukur sebab dia menjadi ahli parti dan kemudiannya diangkat menjadi menteri besar Selangor dan menjadi menteri dalam kabinet. Pernah menjawab jawatan Menteri Kanan. Tak ramai ahli parti dapat peluang seperti itu. Betul. Kan? Tidak ramai orang yang daripada awal dipukul, dirembat dengan Ifari waktu itu, ditahan bawah ISA, mendapat peluang, dan pada saya bukan sekadar peluang tetapi tanggungjawab seperti itu. Jadi untuk kata bahawa Datuk Seri Anwar ni pengkhianat dan sebagainya, saya fikir itu sangat bersifat peribadi. Politik ni bukan main dalam jalur, bukan kita bermain dalam jalur dendam. Politik is about agenda. Sebab kita nak serve kepada rakyat. Kita nak beritahu kepada rakyat apa agenda kita. Bukan nak kata kau ni, kawan ni pengkhianat, kau ni tak guna dan sebagainya. Kalau kita fall back, lihat ke belakang. Ya tak? Apa yang telah parti, atas nama Parti Keadilan, Timbalan Presiden, menjawab jawatan dalam, diberi amanah dalam tim besar dan sebagainya. Pada saya itu sudah cukup untuk memberikan kesedaran politik kepada dia untuk lebih humble, lebih rendah diri dan memperakui bahawa Datuk Seri Anwar sekarang ini, alhamdulillah dengan takdir Allah SWT, telah pun diangkat sebagai Perdana Menteri. Apa yang Azmin dan pasukan tak kata kepada Datuk Seri Anwar? PM tepi lah. PM in waiting lah. In waiting selama-lama je lah. Macam-macam. Macam-macam. Kan? Betul. Tapi now he's a PM. Kuasa Allah. Kuasa Allah SWT. Tapi jangan jadi iblis yang membisikkan, bisikan-bisikan jahat seperti ini. Pada saya, kita gentleman. Masuk pilihan raya, bentang agenda, fokus kempen kepada apa yang nak dibawa dan meyakinkan pengundi bahawa kau pilih tokoh-tokoh tertentu, dia akan boleh bawa agenda untuk rakyat. Cukuplah. Ya tak? Yang lepas. Kita mesti ada kesediaan untuk maju ke depan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Tapi Datuk Seri cakap tadi berkenaan dengan personal issue. Ya. Semalam dalam video, dalam podcast Keluar Sekejap pun ada Azmin sentuh tentang isu-isu peribadi. Ya. Wajar ke seorang pemimpin macam tu? Yalah, kalau saya nak sentuh isu peribadi dia. Tetapi bila dia keluar daripada penjara, I was hoping then Anwar ini menjadi seorang pemimpin to be a better person, not a bitter person. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Dia bukan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, tetapi dendam, kesumatnya terlalu kuat sehingga hari ini. Panas ke?
Sejuk sikit lah. Kan tak? Kopi pun sejuk. Aircon kuat. Baik. Itu dah. Itu jangan panjang isu tu. Jangan panjang isu tu kan. Biar mereka terjun dengan labu-labunya macam tu lah lebih kurang kan. Yalah, Azmin terjun dengan labu-labu. Okey, tapi ramai yang nak tanya Datuk. Saya sendiri pun tertanya-tanya sebenarnya. Sebab Datuk Seri seorang orang yang lama daripada zaman reformasi, daripada berjuang dan pernah menjadi timbalan menteri dan sebagainya. Ya. PH, kenapa dengan BN? Ya, ramai di Selangor ni yang bertanyakan soalan itu. Dia kata 2008 PH dah menang. Barisan Nasional dah. Maknanya kekalahan dia tu agak parah. Kan? 2013 pun sama. Kenapa sekarang ni kita harus bersama-sama dengan Barisan Nasional? Saya ingin jelaskan kepada pundi-pundi di Selangor ni. Kalau kita tak bergabung dengan Barisan Nasional, di peringkat persekutuan tiada kerajaan. Model kerajaan negeri lain yang kerajaan persekutuan ni dah kita tengok dan tak berjaya. Kalau kita masih ingat dulu zaman Mahyadin, lepas tu Ma'in Sabri, di peringkat persekutuan bersatu menjadi kerajaan persekutuan. Di negeri Melaka bersatu jadi pembangkang. Dia tak sama. Jadi bila tak sama, tak stabil. Timbul prasangka. Dan akhirnya tidak sehat dalam climate, dalam suasana politik kita. Sebab itulah kita bila dah tengok perkara ni, takkan kita nak buat benda yang sama. Kan? Di konteks Selangor pun, kita tengok ada kesediaan, ada keterbukaan yang baik di kalangan komponen dalam Pakatan Harapan untuk menerima keluarga besar UMNO. Seperti saya sebutkan tadi, buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita pandang ke depan. Yang ke depan ini, kita nak kerajaan negeri, kerajaan perpaduan. Kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan. Sebab selepas runtuh ataupun kalahnya Barisan Nasional pada tahun 2018, kita tengah tercari-cari formula politik bagaimana yang nak kita hidangkan kepada rakyat. Kita cubalah dengan formula politik perpaduan ini. Terasnya ada madani. Lepas ni ekonominya pun ekonomi yang madani yang memperkasakan rakyat. Jadi saya harap konsistensi ini dapat kita panjangkan ke peringkat akar rumbi, iaitu di peringkat negeri. Di negeri Selangor mesti ada refleksi, mesti ada gambaran kestabilan di peringkat kerajaan persekutuan. Walaupun pelarian negeri, tapi kalau formulanya betul, maka sampai ke akar, JKK-nya, ahli majlisnya, ke bawah, barulah selaras dan sejajar. Ini panggil jajaran baru ni, sejajar kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, dan sudah pasti kalau itu berlaku, agenda yang telah pun kita tetapkan di peringkat persekutuan dan juga 5 teras seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari dapat kita laksanakan untuk rakyat Selangor. Itu dia. Baik, sebelum kita mengakhiri, jangan panas malam ni. What next? Apa untuk Selangor selepas ni? Saya harap dengan pembentangan Datuk Seri Amiruddin Syari dengan perancangan yang beliau telah panjangkan, terutama kepada golongan muda dan juga golongan wanita, kan, kita akan ada satu kesalingan, satu kerjasama yang kukuh di antara negeri dan juga di peringkat Putrajaya. Sebab dengan adanya kestabilan politik, insya-Allah dari segi ekonomi kita berkembang, dan tempat yang paling subur untuk direncana dan dilaksanakan agenda-agenda ekonomi ini adalah Lembah Kelang lah. Selangor tu utamanya. Ia akan dapat manfaat immediate. Manfaat tu datang daripada rakyat Selangor. Jadi saya yakin 5 tahun ke depan ini sudah pasti dengan agenda yang telah pun dibentangkan, Selangor ini akan menjadi model negeri-negeri yang lain. Dari segi tata kelolanya, dari segi program-program inisiatif peduli rakyat yang dibuat sekian lama dan ditambah baik kan. Dan saya yakin kalau kita tengok pengalaman Selangor berdepan dengan krisis, saya salut dengan Datuk Seri Amiruddin Syari. Bukan senang, seorang anak muda lah, di bawah 40-an. Junior saya, kan. Ketika saya pemuda dulu, dia sebagai ketua muda, dia berada dalam jawatankuasa saya. Tapi saya kagum. Dia pimpin berdepan dengan COVID, berdepan dengan banjir, berdepan dengan ketidaktentuan politik.
kita lihat di situlah lahirnya pemimpin di tengah-tengah kancah krisis di dalam masyarakat. Lahirnya pemimpin. Dan saya harap Datuk Seri Hamidudin Syarif akan dapat mandat baru dengan satu gabungan politik yang lebih kuat bagi menjayakan agenda untuk memajukan Selangor dan insya-Allah untuk kepentingan semua, terutamanya rakyat Selangor. InsyaAllah. Baik, Datuk, akhir kata untuk khusus khas untuk pengundi-pengundi DUN Hulu Kelang. Saya merayu kepada pengundi-pengundi Hulu Kelang untuk beri peluang kepada saudari Juwaria, anak tempatan yang telah pun punya track record di DUN Bukit Melawati, tetapi beliau diberikan satu tanggungjawab untuk menghapuskan pengkhianat. Dan pengkhianatan ini mesti kita jadikan satu pengajaran dalam politik Melayu lah. Dalam Islam memang khianat ni tak ada hukuman selain daripada hukuman mati, kan. Tapi kita cakap tentang politik. Ini bukan peribadi lah. Saya bukanlah nak panas sangat malam-malam ni. Tetapi saya nak nyatakan bahawa kita mesti bagi satu message kepada generasi yang akan datang. Dalam politik, kita mesti ada keupayaan untuk rasa humble, rendah diri, setia pada perjuangan kita, dan yang paling penting setia kepada orang yang kita wakili. Kalau dahulu mengundinya parti A, kekallah parti A. Kenapa nak tinggal lompat sana sini, kan? Jadi pada saya ini satu perkara yang sangat fundamental dan saya yakin Juwaria, anak tempatan, seorang wanita yang kerja keras, punya track record, punya iltizam untuk bergulumang dalam masyarakat. Kawan-kawan Hulu Kelang, terutamanya wanita-wanita muda dan seluruh pengundi-pengundi wanita, keluarlah mengundi dan beri peluang kepada Juwaria untuk berkhidmat di kawasan ini. Itu dia. Baik, terima kasih kepada anda semua yang menonton kami di Padu Podcast. Apa pun kita ucapkan terima kasih di atas kesudian Datuk Seri datang walaupun busy dengan berkempen dan sebagainya. InsyaAllah kita berjumpa lagi Datuk Seri untuk masa-masa akan datang. Dan kepada anda semua terus subscribe Sauki TV dan jangan lupa terus mengikuti kami di Padu Podcast untuk topik yang lain. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam Malaysia Madani.